Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Fansurina Abdullah dalam Buletin Pahang Khamis 8 September 2022. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Raituddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan bercamar duli berangkat melawat Pusat Konservasi Harimau Melaya MTCC di Lancang, Temerloh. Baginda diiringi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosi Wan Ismail, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Yang Berhormat Datuk Ali Anak Biju, serta Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga dan Sumber Asli Datuk Rosli Issa. Hadir sama Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Esko Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Perdagangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Syamsuddin, serta Ketua Pusat Konservasi Harimau Melaya MTCC Encik Muhammad Khairi Ahmad. Kebawah-duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang tiba di pusat berkenaan kira-kira jam 11.15 pagi sebelum berkenan menerima taklimat berkenaan MTCC yang dipersembahkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Perhilitan Datuk Abdul Kadir Abu Hashim. Baginda turut berkenan melihat 5 ekor harimau Melaya, seekor harimau jantan dan 4 harimau betina yang ditempatkan di pusat berkenaan dan meninjau infrastruktur serta fasiliti yang disediakan di pusat tersebut. 5 ekor harimau tersebut dibawa dari Pusat Menyelamat Hidupan Liar NWRC ke MTCC berkeluasan 80 hektar pada bulan Februari lalu. Kewujudan MTCC ini adalah untuk menjalankan program pembiakan harimau Melaya selain menjalani program conditioning, rehabilitasi untuk membiasakan dengan situasi di habitat semula jadi sebelum program pelepasan bagi memastikan harimau dapat bermandiri di habitat asal. Program Publicity dan Penyertaan Awam Draft RTD Temerloh 2035 Penggantian merupakan satu platform yang memberi peluang kepada semua pihak berkepentingan, terutamanya penduduk daerah tersebut untuk menyemak, meneliti dan memberi maklum balas ke atas kandungan laporan draft RTD Temerloh 2035 Penggantian yang telah disediakan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosi Wan Ismail berkata, ia merupakan satu program yang sangat baik dan kerajaan negeri sememangnya memberikan komitmen yang tinggi bagi penyediaan rancangan pemajuan di seluruh negeri Pahang. Tujuannya ialah supaya ada engagement dengan public. Maknanya setiap program, projek yang kita nak buat tu kita pamerkan, kita paparkan dan dalam masa yang sama public boleh mengemukakan pandangan, pendapat ataupun boleh juga membuat bantahan. Ini cara kaedah ataupun pendekatan kita ya, supaya kita tidak dituduh membuat suatu pembangunan tanpa dimaklumkan kepada rakyat. Jadi kita buat ni jadi pulang kepada rakyat untuk datang ke hadapan, tampil ke hadapan untuk memberikan pandangan mereka. Dan setiap pandangan yang diberi kita akan ambil kira untuk kepentingan awam. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM selepas merasmikan program publicity dan penyertaan awam dan pengisytiharan Temerloh titik tengah Semenanjung di Dewan Tun Razak Temerloh. Turut hadir Esko Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Perdagangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Syamsuddin, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Ketua Pengarah Plan Malaysia Dr. Alias Ramli dan Pegawai Daerah Temerloh Yang Berhormat Datuk Ali Shahbana. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Warosi berkata, setiap tahun kerajaan negeri telah menyalurkan peruntukan pembangunan khusus bagi menampung kos penyediaan rancangan pemajuan oleh Plan Malaysia Negeri Pahang dan juga pihak berkuasa tempatan PBT khasnya bagi rancangan tempatan yang telah tamat tempoh perancangan. Yayasan Pahang menawarkan program kemahiran khusus kepada pelajar-pelajar tahfiz di seluruh Pahang sebagai usaha meningkatkan kemahiran di kalangan mereka dalam memenuhi keperluan pasaran pekerjaan. Esko Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, pelbagai kursus kemahiran ditawarkan di bawah program tahfiz mahir Yayasan Pahang bagi menarik minat golongan pelajar tahfiz. Kita ada 180 buah tahfiz di seluruh Pahang ni.
Jadi 180 buah tahfiz ini budak-budak yang belajar situ pun ramai. Jadi ada yang bukan semuanya diorang tu dapat belajar dengan sempurna ataupun dapat menyelesaikan pembelajaran dia. Jadi mereka perlu diberi ruang dan peluang. Jadi Yayasan Pahang ambil inisiatif. Jadi tahniah kepada Yayasan Pahang memilih diorang ni, dan ini bukan saja memberi peluang kepada belia-belia, pelajar-pelajar, bahkan sebenarnya kita dapat merungkaikan masalah pelajar tu, dapat merungkaikan masalah pekerja kerana mereka akan dilatihkan pelbagai sudut. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian program Tahfiz Mahir Yayasan Pahang di Masjid Mahat Tahfiz Negeri Pahang di Kuantan. Hadir sama ialah Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pahang Yang Hormat Datuk Mahmud Muhammad Nawawi, Ketua Pegawai Eksekutif Ma'had Tahfiz Negeri Pahang Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Khalil Muhammad Zari, dan Naib Chancellor Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah UNIPSAS, Profesor Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Zawavi Zainal Abidin. Dalam pada itu, Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim berkata, kesemua pelajar yang menyertai program kemahiran selama 6 bulan itu turut diberikan allowance sebanyak RM1,200 sebulan dalam tempoh pembelajaran bagi memudahkan pengajian mereka. Selepas selesai kursus kemahiran selama 6 bulan, pelajar akan memperoleh sijil kemahiran yang dapat membantu mereka memasuki sektor pekerjaan yang memerlukan kemahiran dimiliki mereka. Antara kursus yang ditawarkan adalah kimpalan, elektrik, memasak dan pertanian vertigasi yang dapat membantu para pelajar berdikari. Sebanyak 52 premis perniagaan di negeri ini dikenakan tindakan kompaun sebanyak RM26,000 kerana gagal mematuhi arahan menyebarkan jalur gemilang. Esko Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda berkata, setiap premis dikenakan tindakan kompaun bernilai RM500. Namun demikian katanya, hanya 2.7% premis daripada 1,882 premis perniagaan di negeri ini didapati masih ingkar arahan mengibarkan jalur gemilang. Tambah beliau lagi, pihak PBT di negeri ini telah mengeluarkan arahan mewajibkan pemasangan bendera jalur gemilang sehingga 16 September ini. Bendera yang dipasang pada premis dimestikan bendera yang baik keadaannya, tidak lusuh atau koyak dan dipasang dengan betul dan jelas. Sekian Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa subscribe Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk maklumat terkini di Pahang. Assalamualaikum.